Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, so hari ini cikgu berkesempatan untuk kita ulang kaji ataupun kita cek balik skema untuk bab 9 pemanasan global. Okey. Sebab kadang-kadang ada masa kita tak sempat nak buat Google Meet. So cikgu rakam video ini untuk kita semak modul masing-masing. Okey. Okey, untuk hari ini kita semak modul untuk bab 9 iaitu bab pemanasan global. Okey. So yang first kali kita akan pergi kepada soalan bahagian A dululah. Okey. Okay, kita cuba nak ambil draw. Kita draw warna biru lah. Okay, warna 6. Okay, so kita lihat untuk bahagian A dulu, objektif. Okay, kita cek dulu bahagian objektif. Okay, so kita lihat bahagian A dahulu. Okay, soalan 1, apakah definisi pemanasan global? Okay, so jawapan dia adalah D. Okay, maksud dia peningkatan suhu atmosfera bumi secara berterusan akibat pertambahan gas kesan rumah hijau. So kita lihat soalan nombor 2. Antara berikut manakah gas yang merupakan penyumbang utama kepada peningkatan suhu bumi? Okay. So jawapan dia adalah 1 dan 4. Jawapan dia adalah B. Okay. Kita lihat soalan nombor 3. Apakah fenomena yang berlaku berdasarkan Raja 1? So Raja 1 ni adalah raja untuk kesan rumah hijau. Okay, so ini adalah jawapan dia C, kesan rumah hijau. Soalan nombor 4. Maklumat berikut berkaitan faktor pemanasan global. So jawapan dia adalah D, pemusnahan hutan secara besar-besaran. So kita lihat soalan nombor 5. Pernyataan yang manakah benar tentang aktiviti manusia dan jenis yang dibebaskan? Maksudnya bukan jenis apa, jenis gas yang dibebaskan. So jawapan nombor 5A adalah aktiviti pertanian akan melepaskan gas metana. Okay, seterusnya bab soalan nombor 6. Okay, antara berikut yang manakah kesan pemanasan global kepada manusia? Okay, kesan pemanasan global adalah 3 dan 4. Okay, stroke haba dan katarak mata. Okay, nombor 7. Sebab dia fokus kepada manusia, bukan kepada alam sekitar. Kalau dia kata kepada alam sekitar, ya 1 dan 2, banjir dan kemarau. Tapi dia fokus kepada manusia, so 3, 4. Manusia akan mengalami stroke haba dan katarak mata apabila berlakunya pemanasan global secara berpanjangan. Okey, kita lihat soalan nombor 7. Pernyataan berikut merujuk kepada salah satu langkah untuk mengurangkan pemanasan global. So jawapan dia D. Okey, Protokol Kyoto 1997 dan Persidangan Perubahan Iklim adalah penguatkuasaan undang-undang. Kita lihat soalan nombor 8. Okey, maklumat berikut menunjukkan langkah untuk mengurangkan pemanasan global. Antara berikut, amalan manakah menyokong langkah tersebut? Okey, kita ada amalan 5R. Rethink, reuse, recycle, reduce dan juga repair. So adalah amalan kita semula dan kempen bebas plastik iaitu 1 dan 2. Okay, sebab kita ada recycle kat sini. Okay, kita ada reuse kat sini. Okay, so nombor 9. Okay, antara langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan pemanasan global ialah langkah yang kita boleh ambil untuk mengurangkan kesan pemanasan global adalah 1 dan 2A. Okay, kita boleh menanam pokok dan juga berkongsi kenderaan. Okay, kalau kita menanam pokok ini, okay, kita dapat mengurangkan pemanasan sedikit, cuaca yang panas sebab tumbuh-tumbuhan ini membebaskan oksigen. Okay, kalau kita berkongsi kenderaan ni adalah kita dapat mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida yang tidak baik dan tidak baik untuk udara kita. Dan juga kita tahu, okay, karbon dioksida merupakan salah satu gas kesan rumah hijau yang akan meningkatkan suhu bumi kita. Okay, soalan nombor 10.
Antara berikut yang manakah contoh tenaga mesra alam? So jawapan dia adalah 3 dan 4. Tenaga surya dan juga tenaga hydro. Okey, tenaga mesra alam ni boleh kita katakan sebagai tenaga yang boleh diperbaharui. Okey, maksud yang boleh diperbaharui sentiasa ada. Okey, kalau macam gas asli, petroleum kalau dah habis, habis. Okey, kalau tenaga suria, tenaga air, tenaga ombak dan sebagainya, ia masih ada. Sebab itu dia dikategorikan sebagai sumber yang boleh diperbaharui. Sebab kita sentiasa ada. Okey. So, awak boleh semak untuk jawapan objektif. Okey. Okay, so kalau tak nampak, okay, cikgu akan zoom lah. Okay. So, kita lihat soalan B pula. Okay, soalan B, okay, definisi satu. Okay, definisi ni awak boleh dapat daripada dalam muka surat 138. Okay, berikan definisi pemanasan global. Pemanasan global ialah peningkatan suhu atmosfera bumi secara berterusan akibat daripada kesan rumah hijau yang melibatkan pertambahan gas karbon dioksida, klorofluorokarbon dan bahan-bahan pencemar yang lain. Okay, so ini adalah jawapan dia. Awak boleh dapat dalam buku teks 138. Okay, kalau tak sempat salin awak boleh screenshot je. Okay, so B, nyatakan 4 gas yang menyebabkan suhu bumi meningkat. So bila soalan ada konsep dia nyatakan, so awak kena nyatakan sahajalah 4. Okay, so cikgu dah bagi 7 gas. Okay, so kat sini awak boleh ambil mana-mana 4 yang terbaik. Kalau awak dah salin, okay, awak boleh tandakan. Tapi kalau awak nak untuk tambah pengetahuan sebab dalam skema ni cikgu dah nyatakan, okay, karbon dioksida, okay, dikeluarkan oleh apabila berlakunya aktiviti pembakaran terbuka, penjanaan tenaga elektrik, letusan gunung berapi. Yang biru ni semua dah cikgu nyatakan aktiviti yang telah menyebabkan pembebasan gas ini. Okey, tak semua gas mengeluarkan karbon dioksida. Okey, macam metana, kenderaan tak boleh keluarkan gas metana. Okey, metana hanya untuk pembakaran sisa pertanian ataupun pembakaran sampah saja. Okey. Okey, so kita lihat C. Okey. Aktiviti manusia merupakan penyumbang utama kepada pemanasan global. Okay, adakah anda bersetuju? Okay, kalau ikut skema dia bersetujulah sebab kebanyakannya aktiviti manusia lah yang telah menyebabkan berlakunya peningkatan suhu dunia ini. Okay, macam cikgu, ya, saya bersetuju. Aktiviti manusia merupakan penyumbang utama kepada pemanasan global. Okay, so kat sini ada 4. So awak bagi 2 isi, 2 huraian awak. Okey, awak kena menyokong sebab apa awak bersetuju. Okay, macam cikgu bersetuju. Okey, sebab ini cikgu ada bagi 3 fakta, 3 huraian beserta contoh. Okey, cikgu galakkan sangat awak kalau soalan esei ke, soalan subjektif ke, bagi contoh. Okey, so dia akan backup sikit lah markah awak sebenarnya. Okey, so fakta 1, aktiviti manusia seperti aktiviti pertanian yang menggunakan racun serangga dan baja kimia secara berlebihan. Okey. Yang seterusnya, selain itu, pembebasan asap oleh kenderaan bermotor dan aktiviti perindustrian yang menggunakan bahan api fosil iaitu petroleum, iaitu sebagai bahan bakar utama. So, ia akan membebaskan gas rumah hijau seperti gas karbon dioksida dan juga karbon monoksida ke udara. So, kalau cara cikgu nak tanda jawapan awak, cikgu akan cari kata kunci dalam ini. Sama juga dalam soalan EPPT awak, cikgu akan cari kata kunci. So kalau kat sini aktiviti pertanian, awak tulis je pertanian, cikgu dah bagi markah kat awak. Okay, so tolong buat dalam ayat, jangan buat dalam point. Okay, so soalan nombor 2. Mengapakah pemanasan global boleh menyebabkan peningkatan aras laut? Okay, so betul. Mengapakah? Macam dia nak tanya kenapa. Okay, pemanasan global ni boleh menyebabkan peningkatan aras laut. Okay, kalau secara teori dia, okay, kita tahu pemanasan global, mestilah dia panas. Bukan panas kat satu tempat saja, dia akan panas secara keseluruhan di dunia ini. Okay, di dunia ni panas. So, kita tahu kan kutub utara, kutub selatan merupakan kawasan yang mana mempunyai glasier ataupun
Glacier lah kan awak tahu kan. Bukan salji, salji lain glacier. Okay, ais batu. Okay, maksudnya kat permukaan aras laut dia, permukaan laut dia adalah batu ataupun glacier. Okay. So, bila berlakunya pemanasan global, okay, suhu dekat kawasan kutub utara ini akan panas. So, bila panas, dia akan mempengaruhi suhu air laut itu sendiri. So, bila asalnya suhu air laut itu adalah sejuk, so bila berlakunya panas, okay, air air laut yang ada yang telah membeku ini akan mencair. So, bila mencair, lama-lama mencair, dia akan meningkatkan aras air laut bukan sahaja di kawasan itu, seluruh dunia. So, ada jangkaan para saintis dia akan katakan ada kawasan yang rendah akan ditenggelami oleh air laut. Okay, bila berlakunya pemanasan global ini secara berterusan. Okay. So, ini adalah huraian dia. Okay, so awak boleh baca kat sini lah huraian dia. Okay. So, secara teori ni, ya. Okay, so kita lihat soalan B. Jelaskan kesan pemanasan global kepada manusia. So, ini yang kuning ni awak boleh cari dekat jawapan dalam buku teks. Okay. So, mungkin cikgu kadang kita takut tak sempat kita nak buat Google Meet. So, cikgu bagi ni awak lihat YouTube ini sendiri. Okay, video ni sendiri. So, kalau awak tak faham, awak boleh tanya nanti personal. Okay. So, jelaskan kesan pemanasan global kepada manusia. So, awak boleh dapat dalam muka surat 142 hingga 143. Okay, kesan-kesan pemanasan global kepada manusia ialah. So, awak kena tahu ya, kesan konsep soalan anda adalah kepada manusia, bukan kepada alam sekitar. Tolong baca arahan soalan banyak kali. Kadang-kadang awak ni syok sangat menjawab sampai kan awak lari daripada soalan. Okay, jawapan awak lari daripada soalan. Okay, so banyaklah cikgu jumpa macam tu. Okay, so ini adalah antara jawapan dia. Okay. Katarak mata dan kanser kulit apabila terdedah kepada cuaca yang panas, okay, akan mengalami strok haba apabila gelombang haba akibat cuaca yang panas berisiko menyebabkan strok haba dan dehidrasi. So kat sini awak cukup lah untuk ni sebab 3 markah awak bagi 2 saja pun cukup dah, memadai. So kat sini cikgu bagi 4 isi huraian, okay. So awak tolong baca. So kita lihat soalan nombor C. Pemanasan global turut memberikan impak kepada alam sekitar. Okey, impak tu maksud impak ni adalah kesan. So apa kesan global, pemanasan global kepada alam sekitar? Tadi kalau B kepada manusia. Okey, so soalan C ni adalah kepada alam sekitar. Okey, so kita lihat jawapan dia. Pemanasan global turut memberikan impak kepada alam sekitar, antaranya ialah, so kalau awak lihat konsep sini adalah 4 markah. So memadai awak bagi 2 isi, 2 huraian. Okay, kalau awak nak bagi 3 isi untuk menyokong isi yang kedua tu pun tak ada masalah. So cikgu akan cari isi yang bagus dan markah tinggi lah. Okay. Okay, so antaranya adalah mengganggu ekosistem marin. Kenapa? Suhu air laut yang panas tidak sesuai untuk hidupan laut seperti ikan. Selain itu, akan berlakunya banjir, ribut, ombak besar atau taufan. Kerana peningkatan suhu menyebabkan berlakunya gangguan cuaca di bumi. Okay. So kat sini kita lihatlah ada 5 cikgu senaraikan. So awak pilihlah mana satu. Mana 2. Okay, untuk jawapan daripada awak punya modul. Okay, kalau ada tandakan, kalau tak ada masalah. Okay, awak ada masa untuk tulis ke, awak boleh ambil gambar ke dan sebagainya. Okay. Okay, so kita terus. Ini adalah soalan esei. Okay, soalan esei dia fokus kepada gambar raja berikut merupakan faktor-faktor pemanasan global. So ini adalah gambar raja pemanasan global, bukan pulau haba dan sebagainya. Okay. Kita lihat soalan pertama A. Jelaskan faktor semula jadi. So awak kena ingat faktor semula jadi bukan melibatkan aktiviti manusia. Kalau dia kata pemanasan global disebabkan oleh pembebasan gas karbon dioksida oleh kenderaan, jawapan awak salah sebab dia fokus kepada semula jadi.
Macam mana pemanasan global ini boleh berlaku secara semula jadi yang menyebabkan suhu meningkat sekaligus berlakunya pemanasan global. So kat sini 4 markah, awak kena bagi 2 isi, 2 huraian. Okay. Faktor semula jadi yang menyebabkan suhu meningkat sekaligus berlakunya pemanasan global ialah letusan gunung berapi yang mengeluarkan banyak asap dan debu. Huraian dia akan mengeluarkan gas rumah hijau seperti karbon dioksida, karbon monoksida dan sulfur dioksida yang menyebabkan suhu bumi meningkat. Selain itu, penerimaan pancaran matahari yang berlebihan. Hal ini disebabkan oleh akibat daripada suar matahari yang kadang-kadang berlaku di ruang atmosfera matahari. Kejadian ini menyebabkan bumi menerima sekadar sinaran matahari yang lebih tinggi daripada biasa. So suar matahari ni cikgu dah terangkan pada dalam slide masa kita buat PDPR ni tu, suar matahari. Dalam buku teks memang tidak ada suar matahari. So dalam slide yang cikgu bagi tu, yang cikgu ajar awak, itu adalah isi tambahan terkini ataupun terbaru. Suar matahari. Suar matahari tu maksudnya bila matahari itu macam menggelegak, mengeluarkan habu yang terlampau banyak, itu namanya suar matahari. Ada lagi isi yang isi lagi satu cikgu bagi ekstra. Kebakaran hutan secara semula jadi. Suhu yang terlampau panas boleh menyebabkan kebakaran hutan. Haba yang panas boleh mengakibatkan daun-daun kering terbakar secara tiba-tiba. Keadaan musim panas akan kering, panas dan kering menyebabkan api mudah merebak. So ini adalah faktor semula jadi yang boleh mempengaruhi suhu meningkat sekaligus dia akan menyebabkan pemanasan global. Ini adalah secara semula jadi. So kita seterusnya soalan yang terakhir, soalan B. Nanti ada masa nanti kita akan ulang kaji bab ini dan cikgu ada bagi latihan yang lain. Kita akan buat sama-sama masa Google Meet nanti. Mungkin selepas kita buat kerja lapangan dan sebagainya. So soalan terakhir B. Huraikan langkah-langkah untuk mengurangkan kesan pemanasan global. So awak kena huraikan langkah-langkah. So ini awak boleh jumpa dalam muka surat 144 dan juga 145. Langkah-langkah untuk mengurangkan kesan pemanasan global ialah F1. So bila dikatakan langkah-langkah, untuk soalan esei, kalau huraikan langkah-langkah, awak kena bagi isi huraian contoh. So konsep kat sini 6 markah, awak kena bagi 2 isi, 2 huraian, 2 contoh. Wajib awak bagi. Tapi kalau awak bagi 3 isi tu huraian, cikgu hanya boleh terima isi yang 2 isi tu sahaja. Tolong hati-hati. So langkah-langkah untuk mengurangkan kesan pemanasan global yang pertama, masyarakat menjalankan amalan 5R. Apa itu 5R? Rethink, memikirkan semula. Repair, memperbaiki. Reuse, menggunakan semula. Reduce, kita kurangkan dari cycle menyita semula. Mengamalkan amalan kita semula, kertas, plastik dan kaca. Contohnya botol plastik kita boleh gunakan untuk menanam pokok. Langkah kedua adalah kita menggunakan tenaga mesra alam. Contohnya bahan api fosil seperti petroleum, gas asli dan arang batu perlu diganti dengan tenaga yang lebih mesra alam seperti tenaga suria, angin dan ombak. Contohnya menggunakan kenderaan hybrid dan panel solar untuk menghasilkan tenaga elektrik. So kat sini adalah ada 3, 3, 4, 5, 6, 7. So awak boleh baca, awak boleh bacalah antara ke-7 jawapan ini. Kalau ada kena mengena dengan awak punya modul, awak tandakan. Kalau tak ada, awak nak buat penambahan pun tidak ada masalah. Janji awak jangan stop PDPR, awak sentiasa belajar. Kalau tak faham, tanya. Ingatkan tak ada soalan dah, tapi ada lagi soalan. Nanti soalan terakhir. Jadi terakhir lagi. Sorry. Soalan nombor 4, nyatakan 4 aktiviti manusia yang menyebabkan pemanasan global. Ini awak boleh cari dalam 140. So kalau dia kata nyatakan 4, awak nyatakanlah 4 sahaja. Setiap satu yang awak nyatakan, 1 markah. So kat sini cikgu nyatakan 5.
pilihlah antara lima-lima ni. Okey? Aktiviti pertanian, penyahutanan, asap kenderaan bermotor, aktiviti penetrasian dan pembakaran tebu. Tapi awak buatlah dalam ayat. Okey? Jangan buat dalam line. Okey? So soalan seterusnya yang terakhir sekali adalah B. Sebagai seorang murid, bagaimanakah anda mengurangkan pemanasan global yang berlaku? So dia kata bagaimanakah? 6. Okey, awak kena ada fakta huraian ataupun awak bagi contoh. Okey, kalau kat cikgu, cikgu rasa awak bagilah 3, awak bagi 3 isi, awak bagi 3 huraian. Okey? So kat sinilah antara isi-isi dia. Okey? Sebagai seorang murid, saya mengurangkan pemanasan global yang berlaku adalah menggunakan pengangkutan awam seperti komuter dan bas untuk pergi ke sesuatu tempat. So kalau kat 2 ni, selain itu saya akan menanam pokok di sekitar rumah dan sekolah untuk menyederhanakan suhu di kawasan perumahan. Lepas tu F3 ni, okay, saya akan menggunakan barangan elektrik yang jimat tenaga. Okay. Lepas tu menutup saya juga selepas awak cakap lah, selain itu yang keempat, saya akan menutup switch dan menanggalkan plug daripada soket apabila tidak digunakan, terutama selepas PDPR dijalankan. Okey, kat sini meminimumkan penggunaan penyaman udara yang sebenarnya mengamalkan amalan kita semua. Okey, so ini sahaja untuk skema jawapan bagi bab 9. Okey, so kalau ada benda tak faham, okey, awak boleh tanya cikgu. Okey, so cikgu harap awak boleh tandakan modul awak. Okay, kalau awak nak buat isi penambahan pun boleh, tak ada masalah. Okey, sebab kita mungkin tidak akan buat lagi untuk revision untuk modul ini bab 9. Okey, sebab kita tak nak buang masa. Okey, so kita minggu depan kita boleh buat revision untuk bab 7 yang akan datang. Okey, so cikgu harap awak dapatlah sedikit sebanyak melalui video yang cikgu buat ni. Okay, tolong semak skema awak. Okey. Okay, kalau tak ada masalah, cikgu ucapkan terima kasih. So kita jumpa lagi. Jangan jangan apa ya? Jangan jemu dengan PDPR. Okay, so kita jumpa lagi kelas akan datang. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Bye.